ورسلهم وفرعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif bermula makna kudrat, yakni ta'rif sifat kudrat. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzati yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala waqtil iradati. Ini hafal ni. Ni kena hafal. Ni ta'rif sifat kudrat, hafal. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzati yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa a'damuhu ala wafqil iradah. Artinya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan zat, yang datang dengan dia mengada tiap-tiap mungkin dan tiada meniadakan dia atas muafakat iradat. Artinya tiada mengada Allah Ta'ala akan mungkin dan tiada meniadakan dia dengan kudratnya, melainkan atas barang yang ditentu akan dia dengan iradatnya. Titik situ. Baik, apa maknanya? Tengok balik makna ada tu. Dia kata sifat kudrat ini ialah satu sifat yang ada pada diri Allah. Sifat kudrat itu ialah satu sifat yang ada pada diri Allah. Adanya qadim lagi azali. Adanya itu qadim lagi azali.
Dengan sifat ini Allah Ta'ala mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu dengan muwafaqat iradat. Dah tulis dah. Itu makna dia. Sifat kudrat ialah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala ataupun sifat yang berdiri pada diri Allah Ta'ala, ataupun kita kata sifat yang ada dan tetap pada zat Allah Ta'ala, qadim lagi azali. Dengan sifat ini Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap suatu atau meniadakannya dengan muwafaqat iradat. Muwafaqat maknanya dengan bertepatan sifat iradat Allah, kehendak Allah. Sifat ini dinamakan sifat yang wujudiyah. Tulis sifatun wujudiyatun, tulis belakang dia. Sifat ini dinamakan sifat yang wujudiyah. Sifat wujudiyah. Kalau sifat salbiah tu sifat yang adamiah. Baik, habis. Nak terang lagi. Kalau kita lihat pada ta'arif itu, sebab tu orang duk kata Allah Ta'ala jadikan alam ni dengan sifat kudratnya. Sebab tu orang duk sebut Allah jadikan sesuatu dengan kudratnya dan iradatnya. Pasal dia baca zahir ta'arif sifat itu. Kalau kita baca zahir lafaz ta'rif sifat itu, seolah-olah Allah menjadikan suatu itu dengan sifat kudrat. Itulah orang duk kata Allah jadikan alam ini dengan sifat kudratnya. Maka sebab itu ilmu tauhid ni kena mengaji. Tak boleh pakai baca, faham sendiri. Itulah jadinya. Ataupun masa dia ngaji dia tidur. Betul, saya tak boleh tidur. Bila tidur, besok bila dia baca balik, dia ngajar orang, sesat orang. Ya. Jadi ta'rif ini kena takwil lagi. Ta'rif ini kena takwil lagi. Apa takwil? Kita kena artikan lagi kepada makna yang sebenar. Kita kena artikan lagi kepada makna yang sebenar. Jadi apa makna yang sebenarnya? Baik, makna yang sebenarnya begini, dengan molek. Allah jadikan sesuatu itu bukan dengan sifat kudrat, tetapi dengan zatnya yang bersifat kudrat. Allah jadikan sesuatu itu bukan dengan sifat kudrat,
Allah jadikan sesuatu itu dengan zatnya yang bersifat kudrat. Faham molek? Adapun di dalam ta'rif sifat itu, disebut apa disebut? Dengan sifat ini Allah jadikan sesuatu, disebut apa dah? Buat tu tanda kata tu, 2 koma di atas tu. Dengan sifat ini Allah jadikan sesuatu perkataan ini, titik koma. Adapun di dalam ta'rif sifat kudrat itu disebut dengan sifat ini Allah jadikan suatu, tutup koma balik, koma 2 di atas tu, buat koma di bawah pula. Ini adalah atas jalan tasamuh. Ini atas jalan tasamuh. Tasin alif mim ha. Tasamuhun. Tin pula. Ta sin alif mim ha. Tasamuh. Tasamuhun. Tasamuh ni buat kurungan, pendekatan perkataan. Atas jalan nak bagi dekat cakap, mudah cakap, kata pendekatan ataupun memudahkan perkataan. Pendekatan memudahkan perkataan gitu. Bagi pendek sikit lah cakapnya. Macam masak nasi, kita tak kata masak beras, kita kata masak nasi, faham dah tahu rebus beras dah tu. Kalau cakap betul ni apa dah? Rebus beras sampai jadi nasi kan panjang. Kata masak nasi orang faham dah tu, tak faham bodoh betul lah. Itulah cerita dia. Begitulah maksud kata dengan sifat ini Allah jadikan suatu, maknanya itu atas jalan tasamu. Hakikatnya Allah jadikan sesuatu itu dengan zatnya yang bersifat kudrat. Baik. Titik lah. Jika beriktikad Allah jadikan sesuatu dengan sifat kudratnya, jika beriktikad Allah jadikan sesuatu itu dengan sifat kudratnya, boleh membawa kepada kufur. Boleh membawa kepada kufur. Selambung ke tak tulis? Dia selalu menulis, dia lawa sikit tulisan tu. Tulisan pecacing kerawit. Duk pondok kada banyak menulis. Orang dulu mengaji pondok Ustaz karang kitab, buat tesis sendiri. Fiqh 1 tesis, tauhid 1, tasawuf 1, nahwu 1, syarak 1, tafsir 1, hadis 1. Ditulis sendiri satu buku. Dicampur-campur dengan kitab ni, buat satu buku sendiri punya, peribadi punya buku. Baru boleh ingat kitab apa. Dia tulis pula muka surat tu setengah-setengahnya tu.
Muka surat berapa, kitab apa, kemudian apa dia catat tu dia baca balik, dia hafaz. Itulah cara mengaji. Ni mengaji tidur. Baik. Habis tadi ya. Dia faham mana kata sifat tadi. Jadi hafal tu pengertian ataupun ta'rif sifat kudrat. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Ada setengah kitab dia tulis ala muwafiqatil iradah. Ala muwafiqatil iradah. Setengah kitab dia tulis lagu tu. Maknanya serupa. Baik, habis. Jadi ini satu akidah ni. Salah faham tentang kudrat ni boleh membawa kepada kufur. Ya, i'tiqad Allah mengadakan sesuatu dengan sifat kudrat boleh membawa kepada kufur. I'tiqad Allah menjadikan sesuatu dengan zatnya boleh membawa kepada fasik. I'tiqad Allah menjadikan sesuatu dengan asma'-nya, yakni nama-namanya, boleh membawa kepada syirik. I'tiqad kepada i'tiqad Allah Ta'ala menjadikan satu dengan zatnya, itu membawa kepada fasik ataupun syirik khafi. Jaga tu. Berkata sahaja itu haram, i'tiqad jadi syirik. Tapi berkata atas jalan tasamuh itu harus. Jadi hendaklah kita faham. Berkata tu atas jalan apa tu? Allah jadikan alam dengan kudratnya. Berkata sahaja Allah Ta'ala jadikan alam dengan kudratnya, saja berkata je, haram, berdosa. Kalau buat i'tiqad Allah jadikan alam dengan sifat kudratnya, itu kufur. Nak berkata tu pun nak kena faham juga, iaitu berkata tu atas jalan tasamuh, pendekatan kalam. Dia pendek sikit ucapan, tapi faham makna dia. Mulut kata Allah jadikan alam dengan kudratnya, hati kata, hati i'tiqad Allah jadikan alam dengan zatnya yang bersifat kudrat. Maknanya cakap tu sekadar tasamuh, maka itu harus. Sebab tu berakidah ni kena ngaji, jangan buat mudah. Jangan buat mudah. Kat kudrat ni lah banyak orang jadi kufur. Nampak? Sebab tu orang-orang hari ni dia tak risau dah jadi murtad. Sebab apa? Dah lama dah murtad sebenarnya. Murtad tanpa disedari, kufur tanpa disedari. Pasal apa? Orang suruh ngaji tauhid tak nak. Lepas tu ada pula orang yang backing di kalangan Pak Lebay. Pasal Pak Lebay tu pun tak kerti kan. Dia dah rasa tak apa, tajwid, dia tajwid je. Nun mati, mim mati. Nun mati, mim mati. Idgham ke apa? Itu dia cukup isyarat. Tapi bab tauhid yang lebih besar daripada tajwid, dia tak nak ambil kisah. Memanglah tajwid kena juga faham. Tajwid kena juga jaga. Tapi salah tajwid tak jadi kufur.
salah tauhid jadi kufur, jadi syirik. Jaga mulai. Sebab tu orang yang tak mau jaga akidah, bahasa awal dah syirikkan Allah. Allah jadi ke alam dengan kudratnya, Allah melihat dengan basarnya, Allah mendengar dengan samaknya. Nampak? Itu semua perkataan yang menyalahi kaedah tauhid. Baik. Maka bagi kudrat itu dua ta'alluq. Maka bagi kudrat itu dua ta'alluq. Baik, titik situ. Kemarin ni ada satu soalan, saya pun tak tengok. Katanya ada satu soalan, bunyinya, adakah Iskandar Zulkarnain dan Alexander itu orang yang sama? Tak, soalan dia pas ke mana, saya tak tahu lah. Baik, kalau tak salah ingatan saya, barangkali orang-orang yang ikut kuliah tafsir saya di Taman Desa Vista dulu, surah Al-Kahfi, dalam tu ada kisah mengenai Zulkarnain. Baik, terlebih dahulu dalam Quran dia sebut Zulkarnain. Siapa itu Zulkarnain? Zulkarnain maknanya yang mempunyai dua tanduk. Apa maksud dua tanduk? Adakah orang tu bertanduk? Adakah manusia bertanduk? Maksud kata yang mempunyai dua tanduk itu ialah yang sentiasa yang memakai mahkota dua tanduk. Mahkota dia tu ada dua tanduk. Zaman dulu ni raja-raja ni, orang besar, sultan-sultan, raja, dia pakai mahkota ni tu, dia buat tanduk, lambang kebesaran dan kekuatan. Itu dikatakan dua tanduk itu. Zulkarnain yang mempunyai dua tanduk. Mahkota dia tu ada dua tanduk. Baik, siapakah Zulkarnain dan Alexander ini? Baik, dia tanya siapakah Iskandar Zulkarnain dan Alexander. Orang putih ada buat filem Alexander ni. Filem dia Alexander the Great. Alexander si penakluk. Jadi ramailah orang duk kata Alexander dengan Zulkarnain ni orang sama. Sebenarnya tidak sama. Kalau kita kaji sejarah, ada tiga pendapat. Yang pertama, dia kata orang yang sama, cuma orang putih dia belik cerita. Dia kata Alexander ni pemabuk, penjudi, dan seorang kaki homoseks, LGBT. Dia kata
Satu cerita. Satu lagi cerita, dia kata apa? Alexander dan Iskandar Zulkarnain ni orang yang berlainan. Alexander tu lain. Memang dia pemabuk, memang dia penakluk, memang dia raja, tapi dia kafir, penyembah api, penyembah Zoroaster, agama Zoroaster, Asterism, Zoroasterism, penyembah api. Iskandar Zulkarnain ni pula katanya ialah seorang raja yang beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, dua. Ada satu lagi sejarah mengatakan Alexander ni orang lain, Iskandar satu lain, Iskandar orang lain, Zulkarnain orang lain. Jadi ada tiga itu. Yang pertama kata serupa, yang kedua dia kata Alexander satu, Iskandar Zulkarnain satu. Pendapat yang ketiga mengatakan Alexander satu, Iskandar satu, Raja Iskandar, dia seorang raja. Satu lagi Zulkarnain, itu Raja Zulkarnain, seorang waliullah, kata setengahnya nabi. Jadi ada tiga pendapat serupa, dua yang berlainan, tiga yang berlainan. Ini pendapat ahli sejarah. Yang jelasnya tentang Alexander the Great ni kita tak tahu pun tak apa. Hang siapa tak tahu pun tak apa. Pasal apa? Dia tu kafirun. Tapi yang wajib kita tahu dalam tiga ni Zulkarnain, kerana ia disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis. Tak percaya Quran, kufur. Yang wajib kita percaya ialah Zulkarnain yang disebut dalam surah Al-Kahfi itu. Dan dia seorang mukmin yang beriman pada Allah, seorang nabi, kata setengah pendapat bukan nabi tapi seorang wali, seorang raja yang amat berkuasa. Ya'juj Ma'juj pun kalah dengan dia. Dia tutupnya bumi Ya'juj Ma'juj. Anda kata Zulkarnain. Kata ahli sejarah yang lain pula, nak tunjuk kata bezanya Alexander dengan Zulkarnain ni, Alexander ni dia seorang raja kafir yang memang kuatlah dia ni. Dia hidup tahun 300, dia lahir tahun 356 sebelum Masihi. Dia lahir tahun 356 sebelum Masihi. Dia ni anak murid kepada Aristotle katanya, seorang ahli falsafah. Lalu orang dengar Aristotle. Aristotle ni berguru dengan Plato. Ni kat sekolah menengah dulu dah cerita. Plato ni dia berguru dengan Socrates. Siapa belajar sekolah tahun saya dululah, lebih kurang tingkatan 2, ada nama-nama ni ahli falsafah Yunani, ahli falsafah Greek. Dulu nama Yunani, sekarang nama dia Greek. Ahli falsafah Greek, ahli falsafah Yunani. Yunani ni pun ada dua, Yunani kuno, Yunani purba. Tu kalau baca sejarah kan.
Baik. Jadi apa tadi? Zulkarnain ni pula dia lahir tahun 500, lebih kurang antara 560 hingga 570 sebelum Masihi. Mana lebih lama? Tentulah Zulkarnain. Itu kata setengah pendapat. Baik. Jadi maknanya jelasnya berbeza antara Alexander dengan Zulkarnain. Ini kata pendapat yang lebih kuat, yang lebih kukuh. Dan mengenai Zulkarnain ini, ada setengah ulama sirah menyebutkan dia lahir zaman Nabi Ibrahim, gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Ada setengah ulama sirah pula menyebutkan dia hidup di zaman Nabi Sulaiman hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni ayah Nabi Sulaiman. Dia hidup daripada zaman Nabi Daud, ya, sampai ke zaman Nabi Sulaiman ni, Iskandar, Zulkarnain ni. Ada yang kata dia hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam. Ini semua sejarah. Sejarah ni harus sahaja bersalahan, kerana berlainan orang yang meriwayatkan berpandukan apa yang dia dengar. Ya, apa yang dia dengar, apa yang dia dengar daripada orang yang menyampaikan dia. Baik. Itulah cerita sedikit mengenai Zulkarnain. Jadi yang jelasnya kalau kita lihat di situ, Alexander dan Zulkarnain ini adalah orang yang berbeza. Yang berbeza, dalilnya yang seorang ni lahir tahun 356, itu Alexander. Tapi orang duk kata Alexander itulah Zulkarnain. Sebenarnya tidak. Kerana dalam sejarah disebutkan Alexander ni adalah seorang raja penyembah berhala yang sangat zalim, peminum arak, mabuk judi, dan seorang homoseksual. Macam mana yang dalam cerita dia itulah. Dia ada seorang kekasih jantan. Dia bercinta dengan jantan gila tu. Ada juga orang lain tu, Dan perlu dipahami, raja yang zalim akan lahir sebelum lahirnya Al-Mahdi Al-Muntazar yang juga seorang homoseksual. Saya cakap ni bukan atas dasar nak kata siapa tapi itu disebutkan dalam kitab Al-Fitan fi akhir zaman. Tanda-tanda nak kiamat akan terbit orang-orang yang suka kepada kaum sejenis. Homoseksual zaman Nabi Lut dulu akan hidup kembali dan orang memperhalalkannya serta diamalkan oleh orang-orang besar-besar negara. Saya tak tahulah, Saya tak tuduh siapa-siapa. Saya cuma cerita apa yang disebut dalam Al-Fitan fi akhir zaman. Dan kita jangan menuduh sesiapa pasal kita tak nampak. Menuduh nanti kena had qazaf, baru hang tahu. Jangan tuduh-tuduh. Ni dengar pesan ulama-ulama, lagi tak nampak dengan mata kepala, jangan kita menuduh. Jangan kita sebut kita tak tahu. Faham?
Tapi cuma disebutkan ya dalam kitab Al-Fitan itu tanda-tanda nak lahir Al-Mahdi, pemerintah dunia, di kalangan orang Islam sekalipun, dia menjadi orang-orang kembali kepada kaum Lut punya perangai. Tu antara satu. Yang keduanya ya, orang-orang Arab akan kembali menyembah berhala. Cuba tengok hari ni Arab Saudi ya, sudah ada beberapa kuil Hindu dibina. Orang Arab beragama Hindu, penyembah berhala tertua di dunia Hindu. Arab Saudi ni dulu dia tak menyembah berhala. Sejak daripada zaman Nabi Ismail tidak menyembah berhala. Masuknya penyembah berhala ke Arab ni dibawa oleh seorang lelaki dari Kan'an. Dia penyembah berhala 400 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad. Mana kata selepas Nabi Isa diangkat ke langit, 100 tahun lebih dari tarikh Nabi Isa diangkat ke langit, baru Kan'an ni masuk, bawa ajaran penyembah berhala selama 400 tahun. Itulah jadi 360 buah berhala di keliling Kaabah tu dulu ni. Bila datang pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, Nabi dan kaum muslimin mujahidin memusnahkan semua berhala-berhala itu. Akhirnya Mekah bersih sampai sekarang daripada sebarang bentuk berhala. Cuma berhala dalam hati. Berhala dalam hati manusia tu duk banyak. Itu cerita sedikit sebanyak mengenai Zulkarnain. Jadi kalau orang tanya adakah serupa, kita khabar kat dia 3 pendapat tadi. Pendapat yang pertama kata serupa. Pendapat ini tak boleh dipegang. Pendapat yang kedua dia kata Zulkarnain, Alexander dan Iskandar Zulkarnain tak serupa. Ni boleh pegang lah sikit. Boleh pegang lah tu, boleh pegang. Memang tak serupa. Yang ketiga, sebenarnya ada 3 orang di situ. Alexander, Raja Iskandar dan Raja Zulkarnain. Baik. Raja Iskandar ni siapa? Ni panjang pula cerita dia. Yang kalilah cerita ni. Ke-8 lah. Baik, sekat tu dulu. Tu ada orang tu dia ingat, ada 3 punya. Nanti aku nak tanya dia. Ini kena cerita panjang. Buka surah Al-Kahfi. Tapi surah Al-Kahfi dia tak cerita Alexander. Alexander ni dia sengaja digembar-gemburkan oleh Barat atas mainan orang-orang Yahudi. Ya, dia buat filem bagi orang kata Zulkarnain tu jahat sebenarnya. Hollywood tu, yang orang tengok Hollywood tu, toke besar dia orang Yahudi. Hollywood tu bukan orang putih punya. Koli Batak dia orang putih. Tempatnya saja di Amerika, Hollywood tu. Tapi pemilik besarnya ialah Yahudi. Maka dia bina Hollywood itu ya untuk buat filem-filem. Filem Nabi Adam pun dia buat. Pasal apa? Niat dia tu untuk merosakkan orang Islam, supaya orang Islam ni ikut cara dia, ikut cara dia, faham macam mana faham dia. Itulah kan ni ramai orang Islam ikut faham cara dia. Filem tak apa, bercampur tak apa. Sekala apa salahnya minum arak lah daripada filem tu lah dia rosakkan
cara hidup orang Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redalah kepadamu ya Muhammad oleh Yahudi dan Nasara selagi kamu tidak menuruti jejak langkah agama mereka. Itu dia. Tu ambil satu surat Rahman. Baik. Jadi ambil faham. Hollywood ke, Bollywood ke, Melayu Wood ke, Playwood ke, antara empat tu satu saja boleh pakai. Apa dia? Playwood. Lain lagi semua tu angkara Yahudi. Semuanya tu adalah agenda Yahudi nak merosakkan orang Islam. Soalan punya banyak, bila nak habis? Baik, habis kita Zulkarnain tadi. Apa hukum orang perempuan menunggang kuda, mempelajari seni pertahankan diri seperti silat, memanah dan berpedang? Baik, hukumnya adalah sunat jika gurunya juga seorang perempuan. Tapi kalau guru lelaki itu tidak harus. Harus orang perempuan belajar tunggang kuda, silat dan sebagainya, hukumnya harus. Diniat kerana Allah, mudah-mudahan dapatlah pahala nak jadi sunat. Sebab itu kecintaan Nabi, belajar. Dia menunggang kuda, memanah, berenang dan sebagainya. Berenang tu bukan renang kuak kupu-kupu wanita terbuka, iaitu haram. Masuk pula sukan si. Soalan, bagaimanakah jika seorang itu sudah belajar hukum menutup aurat, tetapi ketika dia keluar rumah, dia masih memakai pakaian tidak menutup aurat? Belum belajar, tak tahu hukum wajib menutup aurat, tak tahu hukum dia wajib. Mudah-mudahan kalau dosa pun tak besar, pasal dia tak tahu. Bila dah belajar, dia tahu dah wajib, dia buka juga, maka dosanya berdouble. Berganda dosa dia. Pasal apa? Dah tahu tak buat, lebih besar dosa daripada buat dalam keadaan tak tahu. Baik, habis. Jaga-jaga tu. Orang buat dosa dalam keadaan dia jahil, dosanya tidak sebesar orang yang buat dosa dalam keadaan dia tahu. Baik. Apa kelebihan minyak kasturi kijang? Boleh makan daging kijang. Kasturi kijang diperbuat daripada apa? Diperbuat daripada kijang. Terima kasih. Dia tanya ni pula ada soalan, tak payahlah tanya. Dia tanya orang lain lah. Kasturi kijang ni ilmu bomo. No? Ilmu bomo dia tanya sini. Tak apa lah dia tanya. Kasturi kijang ni ada ada 3 jenis. Satu, kasturi kijang yang dibuat daripada hempedu kijang, dalaman kijang. Ini sebenar-benar kasturi kijang. Hukumnya suci, boleh dia bawa solat. Yang ni yang paling yang sebenar-benar kasturi kijang. Yang kedua, kasturi saja. Minyak kasturi saja. Itu minyak wangi dibuat daripada ramuan yang dikatakan kasturi.
Mungkin pokok kasturi, bunga kasturi je kot. Dan yang ketiga, buah limau kasturi. Tu kasturi. Maka kasturi kijang ni adalah dulu Pak Cumi dia buat kasturi kijang ni. Kemudian ramuan tu dia ajar kepada sahabat saya. Sekarang dia duk buat kasturi kijang ni, buat minyak wangi, sabun. Itu yang selalu datang kat pondok ni tu. Apa nama dia? DSP Nizam Kiaman. Dia buat, dia ambil ramuan tu, dia buat satu perniagaan. Siapa nak beli kasturi kijang dari kaedah Pak Cumi, boleh beli ke dia. Dan dia juga dia buat sabun ramuan kasturi kijang dengan daun bidara. Baik. Saya bukan ejen, mesti cerita je. Sangat dia kata, ustaz ejen ke? Bukan. Saya bukan ejen. Saya cuma cerita agenda. Nak berderet dengan dia. Tak tahu nombor abang saya. Jadi saya begitu. Saya pun lupa nombor telefon. Dulu dia pernah datang ceramah sini. Jadi dia pegang PhD Syariah. Dia pernah belajar di Syria. Dia ambil PhD sambung kat Malaysia. Sekarang jadi DSP, polis agama dalam bagi apa? Bakar. Kalau askar ni kagat, kalau polis ni dia bakar. Dia kontingen agama lah. Tak apa nama, aku tak tahu sebut. Bakar lah, tahu ya. Dia baik dengan kawan tu apa, hak main baru ni. Main baru ni apa nama tu, bos dia apa, DCP Datuk Yusof yang bakal KPN. Bukan bakal lah, calon KPN. Baik, dekat tu tak mau cerita banyak. Siapa nak pakai minyak wangi kasturi, kan ada Pak Cumi ni, boleh lah tanya dia. Baik, soalan seterusnya. Apa hukum memakai kasut tumit yang berbunyi? Bagus tu. Saya pun nak beli lah, kasut tumit yang berbunyi. Tumit tu, kasut tu bunyi. Dia bunyi apa tak tahu. Negaraku. Lagu tu ke apa? Dia tak tulis ni kasut tumit yang berbunyi. Kasut tumit berbunyi. Kadang-kadang soalan nak kenal saya apa dah. Tu ni nak tanya tu. Saya boleh faham, takut nak kenal kita. Kita jawab-jawab tu kenal kita. Benda je kata ni. Barangkali lagu ni lagu yang saya faham. Jangan duk kenal sudah. Apa dia? Kasut tu tumit tinggi. Bila berjalan dia berbunyi letak 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 letak. Bunyi lagu tu. Apa hukum dia? Orang perempuan pakai kasut tumit tinggi bila berjalan bunyi, maka hukumnya adalah haram. Sebab apa? Ada 3 masalah di situ. Yang pertama, perempuan bila pakai kasut tumit yang tinggi, kasut yang bertumit tinggi, bila berjalan, maka punggungnya jadi macam catwalk. Ya, punggungnya kuat bergoyang, maka meliarkan pandangan orang. Maka jaga-jagalah perkara itu. Sesungguhnya syaitan duduk ia di punggung perempuan, menarik minat perhatian mata lelaki. Jadi pakai kasut tumit tinggi itu sendiri sudah haram. Bila pakai saja tak apa, pakai tak berjalan duduk rumah, tak apa. Pakai saja duduk kat rumah tak apa.
Tak apa. Jangan duduk pergi berjalan pergi shopping center mana. Nak pakai juga, pakailah dalam rumah. Berjatuh terkelepok patah kaki, duduk padam kau. Nak pakai sangat. Baik. Habis duit. Itu yang pertama, keburukan dia. Tak boleh pakai. Yang kedua, dia berbunyi. Berbunyi itu ya menarik perhatian lelaki. Kadang-kadang boleh menaikkan syahwah. Nabi kata, ya, orang perempuan ni nak pakai gelang kaki di rumah boleh. Jangan membunyikan gelang kakinya kepada lelaki ajnabi. Maka kiaskanlah, Nabi larang pakai gelang kaki itu kepada kasut tumit tinggi. Tunggu lagi tu. Tunggu lagi tu dah habis tak? Banyak semua. Oh mak ai. Ni kena jadi kena panggil mufti. Banyak sangat soalan. Faham? Itu yang nombor 2. Nombor 3, keburukan pakai kasut tumit tinggi. Nombor 3, keburukannya kok hang jatuh terkelepok kaki patah pada muka. Itu nombor 3. Dia tak payah pakailah kasut tumit tinggi, tak ada manfaat. Ya. Habis cerita. Kemudian yang seterusnya, apa hukum memakai celak bagi lelaki dan perempuan? Pakai celak hukumnya sunat. Ya, pakai celak hukumnya sunat. Dia mencerahkan mata dan sunnah Nabi. Pakailah celak. Pakai celak banyak-banyak tak apa. Kau lebih buat main ni sikit. Saya pun lama dah tak pakai celak. Dulu-dulu saya kecil-kecil dulu, muda-muda, mata saya macam bercelak, orang kata. Dah tua-tua ni mengelak. Dulu bercelak, sekarang terelak. Pasal apa? Lah kabul. Dulu saya masa muda-muda dulu, muda-muda lah 14, 15. Rajin juga pakai celak. Dia pun tak tahu. Memang pakai celak. Tok Guru kata sunat, dia terang mata. Tapi sungguh sampai sekarang saya tak pakai spek. Kawan saya ramai pakai spek. Baik, saya nak tanya, apa hukum memakai perfume yang ada alkohol pada pakaian yang akan bawa solat? Contoh, pakai perfume tu sebelum solat. Terima kasih kerana tolong menjawab. Terima kasih kerana tolong tanya. Dia tanya, pakai perfume yang ada alkohol. Alkohol ni ada 3 jenis. Alkohol mana satu? Alkohol ni cakap Arab, bukan cakap orang putih. Orang putih ambil kaedah tu, ambil istilah tu. Ajarnya alkohol. Alif lam kaf ha waw lam. Alkohol maknanya sejuk. Kuhulun. Alkohol atau kuhul maknanya sejuk. Alkohol kan sejuk. Orang putih ambil istilah alkohol tu jadi alkohol. Bagi orang Kedah ada bagi kohor. Tahu kohor? Kohor nantilah dulu. Kohor lah dia kata. Mubah kan? Faham? Menteri Besar Kedah faham? Kohor-kohor lah dia kata. Pelan-pelan lah. Baik, alkohol ni ada 3 jenis. Yang pertama, alkohol yang dibuat daripada bahan mentah asli dari dalam laut. Maka yang ini tidak najis, boleh dibawa solat. Yang kedua, alkohol yang dibuat daripada bahan-bahan darat yang suci. Maka ini pun boleh dibawa solat.
Yang ketiga, alkohol yang dibuat daripada khamar. Alkohol yang dibuat daripada khamar itulah yang najis, yang tak boleh dibawa solat. Maka alkohol yang dibuat daripada najis ini, setitik sekalipun adalah najis, maka tak boleh nak dibawa solat. Jadi alkohol yang mana? Kalau yang najis tak bolehlah bawa solat. Itulah cerita dia. Baik, habis. Saya nak bertanya, benarkah dikatakan tahun 2024 cukup 100 tahun hijrah akan keluar Imam Mahdi? Moi. 2024 tu bukan tahun hijrah. Hai, 2024 tu tahun Masihi. 2024 yang kita duk sebut hari ni tahun Masihi. Siapa nak cukup setahun 100 tahun hijrah pula? Tahun hijrah pun sekarang dah 1444. Jadi jawapan dia tak benar. Senang cerita dia. Leni pun dah 1444. Macam mana pula nak turun balik di 100 hijrah? 100 hijrah ni lama dah. 100 hijrah ni nun, zaman sahabat dulu nun. Takkan tahun depan patah balik jadi zaman sahabat Nabi pula? Amak. Hai, silap soalan ke apa aku tak faham, tak tahu. Silap tanya ke silap faham? Kan dia nak tanya yang lain. Dia nak tanya yang lain ni. Dia soal tu je. Jadi lagu tu. Jadi ambil perhatian tahun 2024 tak akan jadi tahun 100 hijrah. Kerana sekarang pun sudah 1444 hijrah. Takkan tahun depan dia patah balik jadi 100 hijrah, duduk naik unta balik, kereta-kereta semua dah dah. Menabi. Jadi jawapan dia apa dah? Tak benar, tak benar, tak benar sama sekali. Bukan betul-betul, bukan. Tak betul, tak betul, tak betul. Tak menasabah pun. Tak menasabah pun, ya. Itu. Barangkali dia nak tanya lagu ni. Setiap 100 tahun akan terbit mujaddid. Benarkah tahun 2024 cukup 100 tahun yang akan terbitnya seorang mujaddid? Selepas mujaddid 100 tahun yang lampau, yang tu baru kena soalannya. Barangkali nak tanya yang tu lah kau. Maka saya jawab, mudah-mudahan begitulah. Maka dia kata akan keluar Imam Mahdi. Maka tu kita tak tahu. Jangan mendakwa-dakwa Imam Mahdi nak keluar bila, nak keluar bila, nak keluar bila. Kita tak tahu, kita tak tahu. Ya, kita wajib percaya Al-Mahdi Al-Muntazar akan keluar, terbit berdasarkan hadis Nabi. Bila masanya kita serah kepada Allah. Tak boleh mendakwa-dakwa hukum ni haram. Ya, kita mendakwa dengan tepat akan lahir Al-Mahdi pada tahun 2024. Dia main Sungai Raya naik kuda. Tu jadi haram. Mendakwa lagu tu jadi haram. Jangan mendakwa Imam Mahdi tu siapa. Jangan mendakwa Imam Mahdi tu akan keluar pada sekian-sekian tarikh dengan tepat. Tak boleh. Kalau kita kata barangkali, jika dikaji dengan dari sudut sejarah dan Nabi sebut, barangkali tahun sekian-sekian, barangkali, yang tu bolehlah, cuma pendapat, bukan fatwa. Takut pendapat jadi fatwa tu salah. Berpendapat tu salah. Ibnu Hajar
ya, dia berpendapat sekian ya, itu Syekh Yasin Asy-Syirya, Syekh Yasin Ad-Damaskus, Ad-Damsyik ya, orang Damsyik. Syekh Yasin Ad-Damsyik, bukan Ad-Damaskus. Damaskus ni orang Eropah sebut Damaskus, orang Arab sebut Damsyik. Syekh Yasin Ad-Damsyik berkata, almarhum Syekh Yasin Ad-Damsyik, dia kata Al-Mahdi ni barangkali kemungkinan akan zahir, bukan lahir, zahir pada tahun 2027, wallahu a'lam. Bila Imam Mahdi ni zahir, teknologi yang ada pada hari ni semuanya jadi tak boleh pakai lagi dah. Orang pakai kembali kepada zaman dulu, naik kuda. Saya pun ada cita-cita nak buat equestrian sebelah Bedok sementara tak ada rumah. Ada orang nak bagi kuda kepak. Baik jadi kita kena belajar naik kuda. Betul ke tak betul ke, itu bukan akidah. Yang akidahnya wajib percaya dia akan terbit zahir, tapi bila tak tahu, itu hak wajibnya. Sebut tahunnya bila tu tak wajib percaya, itu ramalan sahaja, pendapat wallahu a'lam. Jadi nak dicerita 100 tahun ni hijrah dah cukup dah. 100 tahun tu, kalau ikut tahun hijrah daripada mujaddid yang dulu ni dah cukup dah. Keruntuhan negara Islam terakhir di dunia iaitulah Konstantinopel dan tanah Hijaz di Makkah tahun 1924. Dijatuhkan oleh, kalau di tanah Hijaz dijatuhkan oleh Al-Malik Saud Al-Wahhabi. Dialah yang menjatuhkan kerajaan Islam di tanah Hijaz. Yang orang Wahabi duk sanjung-sanjung, dia menjatuhkan ya kerajaan Islam, disanjung-sanjung pula oleh Wahabi. Macam Mustafa Kamal Atatürk yang menjatuhkan kerajaan Islam di Turki tahun 1924 juga. Dia pula disanjung-sanjung oleh setengah orang Islam. Dia katakan bapa kemerdekaan, bapa kemodenan Turki. Sebenarnya bapa kemurtadan orang Turki. Ya, orang perempuan disuruhnya buka tudung, hijab tak dibenarkan. Quran tu nak dibuat dalam bahasa Turki, azan pun nak diazan dalam bahasa Turki. Ni Mustafa Kamal ni punya rojul. Itulah keruntuhan Islam negara Islam terakhir yang diruntuhkan oleh dasar-dasar kafiri yang dianut oleh orang Islam. Sekarang tahun 2023, tahun depan 2024 genaplah 100 tahun ya Masihi, ya hilangnya hukum Islam di atas muka bumi yang diamalkan oleh negara Islam. Di negara Islam ni banyak dia, 2/3 dunia. Selama 1313 tahun Islam bertapak di atas muka bumi, akhirnya diruntuhkan oleh orang Islam juga. Yang satu Mustafa Kamal Atatürk, yang keduanya Al-Malik Saud Al-Wahhabi yang berkawan dengan British serta Perancis, menjatuhkan Khalifah Asy-Syarif, seorang ya raja Ahli Sunnah wal Jamaah di bumi tanah Hijaz.
Baik, habis. Tu sejarah dia. Lepas tu Al-Malik Syarif ni pula dia tuhmah berbagai-bagai tuhmahan, nak menunjukkan kata Wahabi itu benar. Itulah punca asal Wahabi dapat dekat Arab Saudi. Selepas Al-Malik Saud Al-Wahhab ni, dia minta tolong British dan Perancis memerangi Al-Malik Syarif yang Ahli Sunnah wal Jamaah, yang masa tu pemerintah ataupun khalifah di tanah Hijaz. Bila dah hilang, dia dah menang, dimenangkan oleh British tadi, dia buat persempadanan semula macam orang politik hari ni lah. Buat persempadanan semula, dan punya besarlah negara dia buat, dinamakan nama dia Saudi Arabia. Nama dia Saud. Nama dia Saud. Bukan nama dia Saudi Arabia. Kita panggil Arab Saudi. Baik, habis. Jadi Imam Mahdi ni dia lahir bila ke, di mana ke, bukan itu yang paling penting kita nak fikir. Yang paling penting kita nak fikir, kalaulah dia lahir, adakah kita ni akan menjadi orang-orang dia ataupun orang-orang Dajjal? Itu yang patut kita fikirkan. Fikirkanlah kita ni jadi orang Dajjal ke orang Al-Mahdi Al-Muntazar. Sebab setelah lahir Imam Al-Mahdi, tak lama lepas tu akan terbit pula Dajjal. Bila kita tak tahu. Baik. Apakah hikmah di dalam ayat Al-Quran terkadang digunakan kalimah khalaq dan ja'ala? Surah Al-An'am ayat 10. Dan terkadang fatar dalam doa iftitah. Adakah perbezaan dalam penggunaan tiga kalimah tersebut? Ini kena tanya mufti. Baik, kalau kita lihat dari segi bahasa, khalaqa maknanya telah menjadikan ia, telah jadi ia. Khalaqa telah jadi, ja'ala pun telah jadi, fatara pun telah jadi juga. Tiga-tiga ni satu makna. Khalaqa, ja'ala, fatara. Khalaqa, ja'ala, fatara. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menjadikan sekalian langit dan bumi. Wa ja'alaz zulumati wan nur. Dan menjadikan oleh Allah Ta'ala itu akan kegelapan dan juga cahaya. Fataras samawati wal ardh, yang menjadikan langit dan juga bumi. Baik, kalau kita lihat tiga kalimah tu serupa makna dia. Serupa makna dia. Macam nazar, melihat, basar, melihat, ra'a, melihat. Nazar, melihat. Basar, melihat. Ra'a pun melihat. Melihat lagu mana ya? Baik, ghalibnya ahli bahasa ni, kalau dia sebut ra'a tu, ghalibnya lah, ra'a tu pada nak menyatakan lihat yang zahir. Macam dia kata ra'aitu Zaidun, ra'aitu Zaidan, aku melihat akan Zaid. Kalau basar ni pula penglihatan hati.
Kalau ra'a penglihatan mata kepala ghalibnya, tapi harus juga pada penglihatan mata hati. Macam sebuah hadis Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tara. Kau beribadahlah kepada Allah seumpama kau melihatnya. Bukan melihat dengan mata kepala kot. Tentulah mata hati. Itu rasaan dia mata hati. Maka ghalibnya ro'a tu dengan mata kepala. Tapi terkadang ya digunakan juga untuk mata hati. Ro'a. Basar. Basar ni melihat juga. Melihat juga. Jadi basar itu digunakan untuk ghalibnya untuk hati. Dia kata ainul basirah. Ainul basirah. Allah Ta'ala juga ada sifat basar, penglihatan. Jadi basar ini ghalibnya untuk hati. Ainul basirah. Ya ayyuhal absar, ya, wahai orang-orang yang ada pandangan mata hati. Kemudian yang ketiganya nazar. Nazar ini nak melihat juga, iaitu melihat dengan mata akal, mata pemikiran. Pemikiran yang cerdik, yang bijak. Unzur ila nafsika summan taqili. Lihatlah olehmu kepada dirimu, kemudian berfikirlah kamu. Berfikir tu dengan apa? Dengan akal lah. Takkan berfikir dengan telinga. Ada orang fikir dengan telinga. Orang fikir dengan apa? Telinga. Jadi kalau kata nazar, fikir dengan akal. Begitulah lazimnya. Tapi harus saja nazar tu juga kepada benda-benda yang zahir. Istilah itu lazimnya, tapi harus kepada sebaliknya. Sebab apa? Semua itu adalah bahasa-bahasa beradat. Bahasa-bahasa beradat, kalimah-kalimah beradat. Maka tak lagi dah dia daripada hukum adat. Jadi khalaqa ja'ala fatara ni pun adalah bahasa-bahasa beradat. Lughatul adat. Lughatul adat. Bahasa-bahasa yang beradat. Adatnya, kebiasaannya khalaqa ni apa dia? Ja'ala ni apa dia? Fatara ni apa dia? Ya. Pada bahasanya tiga-tiga ni adalah sama. Tiga-tiga ni adalah kalimah yang sama makna, yang harus digunakan pada mana-mana ayat, mana-mana tujuan sekalipun, maknanya adalah sama. Ya, maknanya adalah sama. Jadi walaupun maknanya sama itu pada lugah, tapi pada kaedah mantiknya ada berlainan. Ada berlainan. 8.5 dah, nak cerita pun panjang. Kita paspun dulu yang ni. Pasal nak sebut khalaqa tu nak gurek. Apa hikmah Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Apa hikmah Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alaz zulumati wan nur. Jadi ada hikmahnya antara khalaqa, ja'ala dan fatara tu. Kita minta tangguh dulu pasal dah 8.5 dah. Lewat benar dah, mengaji kali lama-lama. Baik, insyaAllah kita sambung. Allah. Kemudian katanya, maka bagi kudrat itu dua ta'alluq. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Tu ambil satu lagi soalan.